Episod Chasing Sunset kali ini membawa kita ke bandar yang dikenali sebagai bandar warisan dan juga bandar hujan. Mesti korang dah tahu kan Nadia nak ke mana? Ya, Taiping. Bandar yang bermaksud keamanan yang abadi dalam bahasa Cina, bandar yang pernah menjadi ibu kota negeri Perak sebelum tahun 1937. Ada banyak tempat menarik dan bersejarah di sini. Tak sabar Nadia nak jalan-jalan di bandar Taiping ni. Jom! Sebelum kita berjalan-jalan di Bandar Taiping, Nadia nak singgah ke tempat lain dulu, ke bahagian utara negeri Perak, di mana rangka manusia paling tua ditemui. Perjalanan ke sini dari Taiping mengambil masa lebih kurang dalam sejam. Destinasi ini juga semakin terkenal sebagai destinasi percutian dengan penginapan yang cukup unik. Destinasi pertama kita adalah di Lenggong. Di sini ada beberapa perumahan tradisional Melayu. Apa kata kita pergi tengok? Suka-Suka Lake Retreat ni terletak di Kampung Kelantan Lenggong berdekatan dengan Tasik Cenderuh. Jom kita berkenalan dengan pemilik Suka-Suka Lake Retreat, Pak Aziz dan isterinya, Makcik Asia. Assalamualaikum, Aunty Asia. Salam. Okey. Konsep Suka-Suka Lake Retreat adalah untuk berkongsi dengan para pelancong tentang kehidupan masyarakat di sini. Bagi pelancong luar negara, mereka akan diajar makan menggunakan tangan, memasak, bermain permainan tradisional dan berjalan di kampung berdekatan. Sebenarnya kami mula dengan berhijrah lah daripada bandar ke kampung. Okay. Untuk mencari kelainan lah dalam cara hidup kan. Dan secara orang kata tak langsungnya kita orang Melayu, kita ikutlah budaya Melayu. Jadi kita teringat balik zaman orang tua-tua dulu, mana dia duduk rumah kayu apa semua. Jadi kita nak balik ke kampung, kita pun belilah rumah lama, rumah kayu. Seperti rumah ini kami beli dia tahun 42. Tahun 42 dia berasalnya daripada Sayung. Daripada Kuala Kangsar. Okay. Dan kami pindahkan di sini. Kami buka dan pasang balik. Kabarnya mengikut arkitektur asal dia lah, tempat bentuk asal dia tu. Dan lain-lain tu kita beli daripada Lenggong ada, daripada Padang Rengas ada, Bukit Gantang apa semua berlainan tempat. Dan kita pasang balik. Yang paling tua sekali rumah tu tahun 18. Bentuknya kutai. Jadi kita namakanlah rumah Pak Long, Mak Nga, Pak Anda, Pak Alang. Jadi singgah Pak Long kejap lah. Singgah. Boleh singgah, orang kata singgah. Kebetulan pula ada gas tengah tu dia Pak Lang. Jadi dia sukalah rumah Pak Lang. Macam itulah kan. Tapi suasana tu yang kita nak wujudkan. Betul. Supaya kita dapat membentuk satu perkampungan, suasana perkampungan. Bila makan tu kita sediakanlah makanan tempatan. Makan tempatan, cara tempatan ulam-ulam. Jadi kita pun tanam juga ulam-ulam bagi yang orang yang tak biasa tu, kita bawa, kita berjalan mengenal taman ulam. Keuntungannya pasal kita di tepi Tasik Cenderuh. Tasik buatan yang tertua di Asia Tenggara. Dia diwujudkan pada 1927. Jadi antara aktiviti yang boleh dia orang lakukan ialah berkayak lah. Betul. Menjelajah Tasik. Jom kita bersembang pula dengan salah seorang pengunjung di Suka-Suka Lake Retreat di sini. Bersama dengan saya sekarang ni adalah Farhan, salah seorang pengunjung di Suka-Suka Lake Retreat. Apakah sebab paling utamalah asyik datang kat sini? Pertama yang
paling rasa berkenan lah. Suasana dia, suasana kampung dan macam ketenangan. Kita buat kerja semua tu dan boleh istirahat pun memang tenang lah. Dan kedua adalah masakan kat Asia, isteri pada owner sini. Memang sedap lah masakan, rasa masakan ibu lah. Inilah dia antara aktiviti yang boleh dilakukan di Suka-Suka Lake Retreat. Berkayak di Tasik Cenderoh. Tapi sebelum berkayak, kenalah belajar dulu. Ada yang kata Tasik Cenderoh yang dibina pada tahun 1926 ini adalah antara tasik buatan manusia yang tertua bukan sahaja di negara ini tetapi juga di seluruh Asia Tenggara. Dah puas berjalan di Lenggong, sekarang kita ke bandar seterusnya. Banyak lagi tempat kita nak pergi ni. Sebelum Nadia ke Bandar Taiping, ada satu lagi tempat yang Nadia nak pergi. Tempat ini terletak lebih kurang 15 km dari Bandar Taiping. Nadia mengambil peluang ini untuk naik bot. Yalah, bila lagi dapat menikmati keindahan alam semula jadi dari atas bot? Tengok rumah-rumah di tepi sungai, burung-burung berterbangan, seronok sangat. Nadia sekarang berada di Hutan Paya Laut Matang. Di sinilah pengurusan paya laut yang terbaik di dunia. Hutan Paya Laut Matang mempunyai 198 hutan simpanan kekal yang menempatkan pelbagai spesies flora dan fauna dari ekosistem persisiran pantai dan kawasan hutan paya laut. Antara tarikan yang menarik dekat sini ialah hutan pelajaran dan penyelidikan, aktiviti menangkap kerang, perkampungan nelayan, penternakan ikan dalam sangkar dan juga dapur arang kayu. Kita berada di Kilang Arang di Kuala Sepetang. Tak jauh pun dari Taiping. Kuala Sepetang yang juga dikenali sebagai Port Weld cukup terkenal dengan pembuatan kayu arang. Kereta api pertama di Malaysia menggunakan arang yang dibuat di Kuala Sepetang. Kilang Arang Kuala Sepetang ni antara kilang arang tertua di Malaysia yang telah beroperasi lebih dari 100 tahun. Jom kita lihat proses nak menghasilkan kayu arang ini. Okey, Nadia sekarang bersama pengusaha kilang arang ini, Mr. Chua. Mr. Chua, ini kali pertama saya masuk kilang arang di Malaysia. Boleh Mr. Chua kongsi sedikit dengan saya? Sebenarnya saya adalah generasi ketiga di kilang ini. Datuk saya mula menghasilkan arang di sini sejak 1940-an. So sini kami dah ada lebih kurang 80 tahun punya sejarah dah. Apa yang kami ambil, api yang kami tebang, kami akan tanam semula. So that's why dekat sini kami diiktiraf sebagai hutan paya laut yang terurus di dunia. Paya laut juga sangat-sangat penting untuk ekosistem kita. Sebab dalam ekosistem ini ada paya laut yang terurus, tentu ada makanan laut yang banyak. Betul. Seperti ikan, macam mana membiak, udang, ketam. Inilah tempat yang mereka membiak. So ini memberikan juga sosioekonomi kepada penduduk-penduduk tempatan. Betul. Mr. Chua, apa lagi yang boleh kita hasilkan daripada kayu ini? Dalam masa memproses arang, kami juga menghasilkan by-product yang berlainan. Seperti dalam proses, sebab kami tak bakar arang, kami sebenarnya salai bakau sehingga dia jadikan arang. Dalam masa proses itu, dia menghasilkan cuka kayu. Oh, semasa proses itu dia menghasilkan sendiri wap air. Dengan wap air itu kami boleh menghasilkan cuka kayu, kami menghasilkan sabun, kami menghasilkan shampoo. Kami tak bazir apa yang dihasilkan di sini. Sehingga abu yang masih kami menghasilkan arang itu, by-product, kami pun ada kegunaannya. Abu jadi apa? Abu boleh jadi baja.
Kami ada proses api besar lebih kurang 10 hari. Oi. Diikuti dengan api kecil 14 hari lagi lebih kurang. Right? Kemudian dia akan masuk peringkat penyejukan. Itu yang 8 hari lagi yang tadi itu. So keseluruhannya mengambil lebih kurang sebulan. Sebulan. Sebulan untuk menghasilkan arang. Jadi sekarang ni kita tengah tengok proses apa ni? Okey, saya nak menentukan sama ada arang sudah terjadi tak. okey. So apa yang kita buat ni, Okey. kita biasanya tangkap. Bau. So dalam ini dia masih sangat tengik. Betul, Sangat tengik dan sangat basah. Betul. So tak jadi lagi. Dia adalah cuka. Cuka kayu. Inilah dia cuka kayu tu. Dengan proses dia. Menarik. Pada sesiapa yang nak datang melawat kilang arang ini, tempat ini dibuka setiap hari dari 10 pagi sehingga 5 petang. Jangan lupa datang ke sini. Inilah dia Kilang Kopi Antong. Kilang kopi yang tertua di Malaysia. Kilang ini yang kaya dengan sejarah juga merupakan salah satu tarikan di Bandar Taiping. Kilang Kopi Antong ini terletak di Jalan Asam Kumbang, tak jauh dari stesen kereta api Taiping. Kilang kopi ini diasaskan pada tahun 1933, membuatkannya kilang kopi tertua di Malaysia. Sekarang Nadia bersama dengan Datuk Antong, pemilik Kilang Kopi Antong. Terima kasih Datuk bersudi bersama dengan kami. Sama-sama. Datuk, boleh kongsi dengan kita kisah kilang kopi ni? Ya. Kilang Kopi Antong ini ditubuh sejak tahun 1933. Saya adalah generasi nombor 3. Kilang Kopi Antong merupakan kilang kopi yang tertua di Malaysia. Di Malaysia? Di Malaysia. Sebenarnya rumah ini, Dr. Sandia San, founder of China, pernah duduk dekat sini. Ini rumah sudah lebih 100 tahun. 100 tahun. Jadi sentiasa dipulih baikilah oleh keluarga Datuk lah. Betul. So kami still kekalkan cara tradisional untuk menggunakan kayu api untuk panggang biji kopi. Kami nak kekalkan sampai turun menurun untuk rakyat atau penduduk Malaysia tahu cara tradisional Malaysia kopi. Hiasan di kilang ini pun sangat menarik. Ada pelbagai barang antik seperti beca, basikal roda 3, perkakas-perkakas lama. Terasa macam kita kembali ke zaman dahulu pula. Kita dah berkayak di Lenggong, naik bot di Kuala Sepetang, pergi ke Kilang Arang, singgah pula ke Kilang Kopi. Sekarang ni, kita nak pusing-pusing di Bandar Taiping. Kita sudah pun sampai ke destinasi seterusnya, iaitu Taiping, Perak, antara bandar yang terawal membangun. Tak sabar Nadia nak bawa korang pergi tengok tempat-tempat yang menarik di Bandar Taiping ni. Dan semestinya, lokasi-lokasi terbenamnya matahari paling cantik di sini. Jom. Lokasi pertama Nadia adalah Museum Telegraph. Di sini, kita boleh melihat perkembangan telekomunikasi dari awal sehingga sekarang. Museum ini terletak di tengah-tengah Bandar Taiping. Ia juga berada di penghujung laluan kereta api terawal di Malaysia yang menghubungkan Taiping dan juga Kuala Sepetang. Seperti yang Nadia katakan tadi, Taiping merupakan antara bandar-bandar terawal yang membangun. Stesen kereta api pertama dibina di sini, pejabat pos pertama juga di Taiping. Bukan itu sahaja, pasar basah pertama juga di bandar ini. Dikenali sebagai bandar paling basah di semenanjung Malaysia, Taiping juga merupakan antara bandar lestari di seluruh dunia. Menarik kan? Inilah dia, Galeri Perbandaran Taiping. Selain dari pusat maklumat pelancongan, galeri ini juga ada beberapa pameran menarik tentang sejarah Taiping. Siapa yang nak tahu lebih lanjut tentang Taiping, bolehlah datang ke sini. Sekarang kita berada di Bandar Taiping dan cara paling seronok nak tengok Bandar Taiping adalah dengan berjalan. Kita akan mulakan perjalanan kita di Menara Jam, antara ikon di Bandar Taiping. Rupanya, menara ini dibina dengan kayu pada tahun 1881 sebelum dibina semula dengan batu pada tahun 1891.
sekarang ni Nadia nak jalan-jalan tengok mural pula. Jom. Di Bandar Taiping pun ada anak seni tersendirinya tau. Jom ikut Nadia jumpa dia. Sekarang ini Nadia bersama Maito, seorang pelukis grafiti yang terkenal di Taiping. Okey, mari kita ceritakan sejak bila Maito mula berkecimpung dengan seni grafiti ni. Pendedahan awal masa zaman sekolah lagi. Okey. 2002, 2003. Okey. Kita serius masa saya 2010. Okey. 2010, tapi masa tu masih bekerja. Saya kerja kat bank. Masa kita awal-awal memang kita tengok daripada kita punya kawan-kawan. Betul. Sebab masa tu tak ramai, tapi dalam tak ramai tu ada di kalangan kawan kita yang dah famous. Dekat international, bukan dekat Malaysia. So kita jadikan dia sumber inspirasi. Okey, saya suka tanya soalan ni pada orang kreatif, artis seperti Maito. Dalam banyak-banyak beratus karya yang Maito hasilkan, mana satu kegemaran Maito? Rasa yang seronok kita pin masa saya di Dubai, masa tu ada projek lukis di museum. Dia bagi kita idea sendiri untuk kita buat apa. Kebebasan. So dari situ yang kita mesti terapkan elemen-elemen apa yang ada dekat Dubai, tapi dengan kita punya style. Benda tu yang banyak yang saya tak dapat buat di sini. Bukan tak best, cuma kita nak kita punya kebebasan untuk berkarya. Taiping juga tidak kurang dengan tempat-tempat makanan yang sedap. Ada Ansari Famous Chendol yang beroperasi sejak tahun 1940. Tengok tu, bukan main ramai yang beratur. Pasempur pun ada dekat sini. Inilah dia Garfu Place, restoran yang terletak di Asam Kumbang. Garfu Place bukan sahaja menyediakan makanan barat atau western, makanan tempatan pun ada. Garfu Place dibuka pada 4 petang hingga 11 malam pada hari Isnin dan 7.30 pagi hingga 11 malam pada hari Selasa hingga Ahad. Sedap tahu makanan dekat sini. Kena cuba. Pada para peminat kopi, inilah tempatnya untuk menikmati kopi. Kopi 119 yang terletak di Taman Tupai Mas. Tempat lain tak ada tahu, barista pakai tanjak. Nadia sekarang bersama Encik Faizal, salah seorang pemilik kafe Kopi 119. Kami dekat sini bermula dengan ada ruang iaitu tempat event space dengan wedding. Kita orang buka dan hari ini launching, esoknya dah PKP, dah boleh rentas negeri tu. Kami decide nak tukar ke kafe lah. Alhamdulillah, sejak ada sarapan ni dah menggalakkan lah. Alhamdulillah, kalau dah rezeki kan, tak sabar nak merasa makanan. Okey, sama-sama. Terima kasih kerana datang. Okey. Menarik kan cerita Encik Faizal tadi? Okey, sekarang kita nak makan menu kat sini. Ada pelbagai jenis kopi dan makanan yang disediakan dekat sini. Kopi 119 ini dibuka setiap hari kecuali hari Isnin dari 8 pagi hingga 11 malam. Jangan lupa singgah sarapan dekat sini bila bercuti di Taiping nanti. Nadia rasa tadi Nadia dah banyak sangat makan. Jadi, sementara tunggu terbenamnya matahari, apa kata kita bersenam sikit? Buang kalori dekat Taman Tasik Taiping ni. Macam kenal je tu. Hai, Tini. Hai, Nadia. Apa kat sini? I jalan-jalan je. Okey, jom jalan dengan I sembang-sembang. Jom. Taman Tasik Taiping yang terletak di antara Bukit Larut dan Zoo Taiping merupakan kawasan rekreasi bekas Lombong Biji Timah yang tertua di Malaysia. Pelbagai aktiviti tahu yang boleh dilakukan dekat sini. Boleh berbasikal, mengayuh bot, berlari, beryoga pun boleh.
Ya, saya nama yang tidak asing lagi dalam industri permodelan Malaysia. Boleh kongsi dengan kita apakah perkembangan baru, aktiviti baru Tini sekarang? Okey, selama mencubakan diri dalam pemodelan selama 21 tahun, sekarang ni Tini lebih membanyakkan daripada mengajar. Mengajar bakat-bakat baru, anak-anak baru yang ilmu. turunkan crowd. Selain membuat ragawati dalam bidang modeling, Tini ingin mencuba dalam bidang pertanian. So Tini cabar diri Tini sendiri. Pertanian Pertanian. Okey. Memang di luar bidang Tini, tapi Tini rasa kalau orang lain boleh buat, kenapa Tini tak boleh buat? Betul. So Tini dalam bidang pertanian penanaman nenas. So dari membersihkan tanah, daripada mencongkel tanah untuk menanam anak sulur nenas tu, kita kena tahu berapa feet kedalaman dia. Betul. Semua kita. Ya. Memandangkan kita tengah duduk menikmati tasik Taiping yang cantik ni. Tini macam saya tak suka sangat melayan matahari terbenam. Oh, semestinya. Kan? Sangat suka. Sebab rasa tenang sangat. Okey, kalau macam tu memandangkan Tini sama macam saya. Dekat manakah yang Tini boleh ingat matahari terbenam yang paling cantik? Okey, sebelum ni kan apabila Tini banyak keluar negara, so Tini ambil opportunity di mana Tini akan tunggu sunset. Yes. Okey, tapi sebenarnya ada satu tempat yang Tini rasa sangat indah. Okey, di dalam negara kita sendiri iaitu Pangkor. Sangat cantik, sangat. Terima kasih Tini. Terima kasih Nadia kerana invite Tini. Kerana berkongsi dengan saya kisah-kisah Tini yang memberi inspirasi pada semua penonton di sana sentiasa mencuba perkara yang baru di luar kotak kebiasaan kita. Betul. Okey, jadi apa kata kita pergi layan matahari terbenam sama-sama? Jom, sebelum kita ketinggalan. Ya. Pada sesiapa yang nak menikmati pelancongan eko, inilah tempatnya. Taiping tersenarai antara 100 destinasi terbaik pelancongan eko dunia. Hebat kan? Itulah dia pemandangan senja di Taman Tasik Taiping. Memang cantik. Ada banyak lagi tempat lain di sekitar Taiping yang kita boleh mengejar terbenamnya matahari. Di mana lagi kita nak menikmati terbenamnya matahari selepas ini? Nantikan dalam Chasing Sunset.